Tuan Yang Dipertua, dan saya ingin cuba sentuh sedikit masalah kita di sini, Tuan Yang Dipertua. Kita mempunyai ketidakseragaman dari segi kota kos rendah ini. Di negeri-negeri berbeza-beza, ada yang minta 20% daripada pemaju, ada yang minta 30%, dan ini menyukarkan kita membuat statistical analysis dengan izin. Begitu juga dengan tahap kos rendah, rumah kos rendah. Ada yang meletakkan 70,000 ke bawah itu sebagai rumah kos rendah. Ada yang meletakkan 100,000, ada yang meletakkan 150,000. Jadi saya ingin cadangkan nanti melalui majlis, mesyuarat majlis negara mengenai kerajaan tempatan contohnya, kita akan minta supaya kerajaan-kerajaan negeri menyeragamkan kuota rumah mampu milik dan rumah kos rendah dalam setiap pemajuan di kawasan masing-masing, dan juga menyeragamkan harga kos rendah itu supaya senang kita mendapat statistik yang betul bagi kita menjana perancangan yang teliti dan tepat pada masa yang akan datang. Tuan Yang Dipertua, minta lalu. Gantang. Terima kasih, Ketua. Saya nak tanya pada pihak menteri, bagaimana mekanisme untuk kawalan supaya semua rakyat yang tidak mempunyai rumah ni mampu untuk miliki, kerana ada yang mendapat rumah murah terutamanya, mereka ni dah dapat beberapa biji rumah, sedangkan yang tak dapat tetap tak dapat. Akhirnya yang memiliki ni dia buat sewa pula. Jadi apa mekanisme database yang perlu ada di pihak bertanggungjawab untuk memastikan supaya tidak berlakunya monopoli rumah tersebut. Terima kasih. terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Ya. Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang saya katakan tadi, terdapat beberapa perkara yang boleh dibuat oleh kerajaan untuk memastikan harga rumah ini dikawal supaya tidak terlalu membebankan. Pertamanya ialah cukai keuntungan harta tanah, RPGT. Kita naikkan sekarang ini 15% untuk penebusan rumah dalam masa 2 tahun. Kalau kita naikkan 30% seperti mana PJ Selatan katakan tadi, kita boleh naikkan dalam masa yang terdekat kalau keadaan lebih memudaratkan. Yang keduanya ialah nisbah atau margin of financing, ya, untuk rumah kedua dan rumah yang ketiga. Kita boleh naikkan. Saya ingin bagi satu contoh. Apabila kita naikkan kita naikkan nisbah ataupun margin of financing, ya, dengan izin daripada pada penghujung tahun 2010 sebagai contoh, pengenaan nisbah pinjaman kepada nilai sebanyak 70%, bermakna 30% down payment, hanya 70% saja yang boleh difinanskan ke atas individu yang memiliki lebih daripada 2 pinjaman perumahan, maknanya pembelian rumah yang ketiga, telah melembabkan kenaikan harga rumah dan juga mengawal jangka pendek dan aktiviti spekulasi. Pertumbuhan tahunan pemberian pinjaman kepada individu yang mempunyai 3 atau lebih pinjaman perumahan menurun dengan ketara daripada 14.5% pada bulan November 2010 kepada hanya 1.9% pada bulan Disember 2012. Maknanya kaedah itu boleh digunakan pakai oleh kerajaan untuk memastikan kawalan. Tapi Tuan Yang Dipertua, ironinya sebenarnya kita kena mengimbangi perkara ini. Yang menjadi masalah ialah kepada pembeli pertama. Sebenarnya ramai di antara kita, majoriti rakyat Malaysia sudah mempunyai rumah dan mereka sudah tentu mahukan harga rumah naik kerana nilai aset mereka itu akan meningkat. Mereka tidak komplain. Yang ini, segmen ini tidak komplain. Malah kalau dia naik 2-3 kali ganda, ia merupakan kenaikan aset harta kepada mereka. Yang menjadi masalah sekarang ini ialah pembeli rumah pertama. Ini yang menjadi masalah. Dan ini segmen yang kita tumpukan. Sebab itu kita buat, Prima membuat projek-projek pembangunan perumahan yang kita targetkan kepada golongan ini yang berpendapatan 7,500 ke bawah. Kementerian saya sendiri 2,500 ke bawah pendapatan isi rumah. Itu yang kita targetkan. Tetapi kalau kita kekang harga rumah ini secara sembrono, banyak juga negatifnya. Pertamanya 140 industri yang ada kaitan dengan sektor pembinaan akan terjejas. Itu yang satu. Yang keduanya, dan apabila itu berlaku, sudah tentu ekonomi kita akan merundung. Yang keduanya ialah, seperti mana yang saya katakan tadi, ramai, majoriti rakyat Malaysia sudah mempunyai rumah. Dan kalau kita kekang kenaikan harga rumah, nilai rumah itu,
mereka juga akan mendapat kesan yang negatif. Dan ada di antara mereka yang menggunakan mortgage system, yang mana mereka mencagarkan rumah mereka itu untuk tujuan yang lain. Dan ini akan membebankan mereka dan memberikan kesan yang begitu baik. Jadi kita terpaksa imbangi dalam masa kita mahukan industri ini bergerak ke depan, kita juga mahu golongan muda, terutama golongan yang baru memasuki pasaran ini diambil kira. Sebab itu Tuan Yang Di-Pertua, saya membuat satu perancangan baru dalam kementerian ini, di mana kita akan wujudkan satu konsep baru yang dipanggil program rumah transit. Program rumah transit ini adalah bertujuan untuk memberikan peluang untuk pasangan muda yang baru berkahwin, yang mungkin berumur 30 tahun ke bawah, dengan pendapatan isi rumah RM2,500-3,000 untuk masuk ke dalam segmen rumah kos rendah yang dimiliki oleh kerajaan. Sebanyak 10% akan kita set aside dengan izin untuk kegunaan program ini, dan mereka hanya boleh tinggal di dalam rumah ini dalam tempoh 2 tahun. Kerana pada pandangan kita dalam 2 tahun itu mereka mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri dan mencari jalan untuk membeli rumah mereka yang pertama. Ini adalah rumah transit dan mereka tidak boleh tinggal di situ selama-lamanya. Hanya diberi tempoh untuk 2 tahun bagi pasangan muda yang baru berkahwin dengan pendapatan lebih kurang RM3,000 ke bawah, RM2,500-3,000. Selepas 2 tahun, mereka dikehendaki keluar daripada skim ini dan mencari jalan untuk mendapatkan. Sekurang-kurangnya, Tuan Yang Di-Pertua, kita memberi peluang kepada pasangan muda yang terutamanya berada di Kuala Lumpur, di bandar-bandar yang besar ini, supaya mereka sekurang-kurangnya pada awal kerjaya mereka ada rumah yang boleh dibuat untuk mereka tinggal secara selesa. Ya, Wang Samaju. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker dan juga Menteri. Ada satu soalan mengenai strata title. Saya akui pihak kerajaan sudah buat banyak langkah proaktif, tetapi masih ada tinggal beberapa tempat. Seperti contoh, walaupun ini flat Sri Lankawi di Wangsa Maju, pemaju ialah DBK, tetapi saya bimbang bila saya turun Padang, itu flat Sri Lankawi, hampir 20 tahun itu strata title belum keluar. Ada apa-apa komen, mungkin minta pihak DBK buat langkah yang proaktif, sebab pihak kerajaan pun tak ikut apa yang ada di Strata Title Act. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Ini secara spesifik saya tidak ada data di sini, dan saya akan jawab secara bertulis Yang Berhormat Bangsa Maju. InsyaAllah, kawan baik saya. Ya, tahniah. Kawan baik yang ada, kawan baik. Ya. Ya, tiba-tiba semua nak jadi kawan baik. Apalah, saya nak tanya pada Timbalan Menteri. Maaf, Menteri, berhubung dengan kenyataan Menteri tadi. Saya merasakan ianya tidak begitu berpijak atas satu alam yang nyata. Apabila dikatakan bahawa pemilik rumah yang sudah ada rumah, dia tak kisah harga rumah naik, kerana itu menunjukkan bahawa asetnya telah naik harga dan dia telah mencapai satu keuntungan. Dan masalah rumah ini adalah bagi orang yang nak beli rumah yang pertama. Saya tak nampak pendirian ataupun kefahaman ataupun pemahaman tentang persoalan ini. Sekiranya itulah sikapnya, ianya merupakan satu pemahaman yang tepat. Kerana kita tidak boleh pisahkan harga pasaran rumah bagi orang yang dah ada rumah sendiri ataupun orang yang pembeli yang pertama. Hakikatnya masalahnya ialah masalah harga rumah yang meningkat, dan tidak boleh dipisahkan sama ada orang tu dah ada rumah atau tidak. Kerana orang yang dah ada rumah pun, kalau dia nak jual rumah dia nak beli balik rumah yang sama pun akan mengalami kerugian oleh kerana dia terpaksa beli dengan harga yang tinggi juga. Saya merasakan bahawa pihak kerajaan mesti mengkaji satu mekanisme
di mana kos rumah ini dapat dikawal ya, dengan memikirkan satu rombakan terhadap mungkin ya, financing rumah, pembelian rumah yang mungkin boleh dipisahkan daripada persoalan riba ataupun interest, yang menyebabkan seseorang itu apabila dia dah beli rumah, semestinya kalau dia beli rumah dengan 200,000, akhirnya bila dia dah selesai jual, ianya sudah selesai bayar, dia telah bayar dengan harga 400 ataupun 500,000, sudah pasti dia akan jual. Dia tak boleh jual dengan harga yang 200,000 lagi. Ya. So, satu mekanisme yang boleh menangani masalah kenaikan harga rumah itu secara menyeluruh. Bukan hanya sekadar untuk first house punya buyer. Ya. Kerana kalau hanya sekadar untuk first house buyer, ianya tidak menangani masalah spiraling cost of houses dengan cara yang berkesan. Ya. Apa pandangan Menteri terhadap persoalan ini? Terima kasih. Kota Baru Pak Menteri, saya benda yang telah disebut, banyak lagi nak cover ni. yang telah disebut oleh terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tadi Yang Menteri ada mengumumkan satu skim yang saya rasa cukup menarik, iaitu yang disebut rumah transit untuk pasangan yang muda. Itu satu benda yang cukup menarik. Cuma saya agak ragu dari segi pelaksanaannya. Apabila dikatakan rumah itu diberi kepada pasangan muda dalam tempoh 2 tahun, apa jaminan dalam tempoh 2 tahun atau selepas 2 tahun itu dia akan keluar dan dia akan beli rumah milik sendiri yang mampu milik. Satunya kerana dari segi kemampuan itu ia satu yang subjektif. Kadang-kadang gaji dia nak 3,000 atau 4,000 masih belum mampu untuk membeli rumah. Dan untuk memaksa pasangan muda ini keluar daripada rumah itu apabila cukup tempoh 2 tahun bukan satu perkara yang senang. Di Kelantan kita buat benda ni memang susah lah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru, itu sebabnya Barisan Nasional boleh buat. Dan eloknya sebelah sini ya. Shah Alam tadi. Shah Alam kena betul-betul perhati statement saya. Saya katakan bahawa orang yang mempunyai rumah yang pertama, yang sudah memiliki rumah itu, sudah tentu memang mahukan supaya harga rumahnya naik. Harga rumahnya naik, dan kadang-kadang apabila harganya naik, maka apabila dia sudah berada di situ 10 tahun, 20 tahun contohnya, maka dia ada equity di dalam rumah itu yang boleh digunakan untuk pembesaran rumah dan sebagainya. Jadi tidak semestinya apa yang Berhormat Shah Alam kata tadi itu, you are just finding faults, the small faults, the gap. Tetapi sebenarnya kalau kita kekang kenaikan hartanah di negara kita ini secara sembrono, ia juga akan memberi kesan yang cukup besar kepada ekonomi negara kita, Tuan Yang Dipertua. Itu asas pertimbangan saya.